Hari ini saya akan berbincang tentang metode perubatan kuno Cina. Perubatan tradisional Cina ialah satu lingkungan amalan perubatan tradisional yang berasal dari Cina. Walaupun diterima baik dalam arus, rawatan ubat di serta Asia Timur ia dianggap sebagai suatu sistem perubatan alternatif di kebanyakan tempat dunia barat. Amalan perubatan Cina termasuk rawatan seperti ubat herba, akupunktur, akupressure, terapi diet dan urut tuina dan shih-tzu. Qigong dan Tai Chi Chuan juga berkaitan dekat dengan perubatan tradisional Cina. Falsafah ubatan Cina tradisional banyak berpengaruh daripada pemikiran Taoisme, Buddha dan Neo-Confucianisme yang mencerminkan kepercayaan Cina kuno bahawa kehidupan dan aktiviti manusia individu mempunyai hubungan erat dan dengan persekitaran pada semua tahap. Seterusnya, saya akan menyampaikan kepada rakan pemula saya untuk menguraikan lebih lanjut mengenai topik ini. Dinasti Shang. Amalan perubatan Cina mungkin bermula lama sebelum bahasa atau catatan bertulis wujud. Usia bahasa bertulis Cina dapat ditelusuri 7,000 tahun. Menurut bukit arkeologi, tetapi bukit pertama dapat ditelusuri pada masa pertukaran Dinasti Shang. Fragmen tulisan yang paling awal yang terdapat pada cekeran dan tulisan kurang-kurang. Mula mungkin pada waktu itu dan beberapa tekstil ini menyebutkan sakit kepala, penyakit mata, penyakit gastrointestinal, parasit dan penyakit lain. Dinasti Zhou. Konsep perubatan tradisional Cina muncul pada zaman berberapa pada zaman Dinasti Zhou. Ketika Persia dan Sama mula bercampur, doktor kerajaan dipisahkan menjadi 4 bahagian semasa Dinasti Zhou Barat. Dikit penyakit, luka dan perubatan veteriner. Mereka memiliki banyak penawar yang sudah ada dan sejumlah perubatan yang biasa digunakan termasuk ramuan, bahan haiwan dan mineral. Semasa dinasti Han, Huangdi Neijing telah dimuncul. Huangdi Neijing telah menjadi prinsip panduan perubatan Cina sepanjang sejarah dan berlanjutan hingga kini. Huangdi Neijing adalah kumpulan dialog antara Huangdi dan dokternya yang menggariskan kepercayaan penting dan pengetahuan perubatan Cina, termasuk akupunktur sebagai alat utama untuk memperbaiki ketidakseimbangan dan menyembuhkan penyakit. Secara umum, Huangdi Neijing seperti dokumen perubatan Cina kuno yang lain, menjelaskan bagaimana penyakit dan pergerakan qi dan darah berkaitan dengan kesihatan fizikal. Pada dinasti Song, peningkatan seterusnya dalam pembuatan kertas dan mesin cetak memungkinkan untuk mencetak sejumlah busa buku perubatan Cina. Akibatnya, perubatan Cina menjadi lebih popular, menghasilkan penelitian yang luas. Idea dan persedia membaca nanti tempoh setelah pengkategorian denyut menjadi 240 kategori yang berbeza dan berbincang mengenai hubungan antara nadi, fisiologi dan patologi. Acupuncture adalah rawatan yang melibatkan memasukkan jarum yang sangat nipis ke dalam kulit untuk merangsang titik-titik tertentu pada badan. Acupuncture, menurut kajian, mendorong pembebasan ubat penghilang rasa sakit semula jadi dan mempengaruhi pusat pemprosesan kesakitan di otak. Acupuncture digunakan secara meluas untuk merawat berbagai keadaan, termasuk menghilangkan rasa sakit dan mengurangkan kesan negatif kemoterapi. Bekam adalah terapi yang melibatkan cawan panas yang menghasilkan penyudut pada kulit. Cawan kaca diletakkan di kawasan yang bermasalah dan kulit secara perlahan ditarik ke ruang kaca menggunakan vacuum. Tanda rouge bulat ditinggalkan di kulit walaupun ia pudar setelah beberapa lama. Bekam dapat membantu menghilangkan rasa sakit pada sirat dan juga bermanfaat untuk sakit otot, lembab dan relaksasi. Seterusnya ialah moxibustion. Moxibustion adalah teknik perubatan yang melibatkan pembakaran herba kering di dekat kulit. Moxibustion adalah rawatan yang menguatkan darah, memperbaikikan peredaran darah dan meningkatkan kesihatan secara keseluruhan. Terapi ini juga sebelumnya diguna untuk melekatkan kesakitan hiat. Meditasi adalah kaedah duduk tenang dan menangkan fikiran. Meditasi mempunyai kesan yang baik langsung terhadap tekanan darah, degupan jantung dan kegelisahan. Meditasi juga membantu mengatasi ketagihan dan tabiat yang tidak diingini serta rawatan insomnia. Tai Chi adalah sebentuk latihan pergerakan perlahan yang merangkumi postur tertentu, gerakan lembut, fokus mental, pernafasan dan relaksasi. Selain itu, Tai Chi dapat meningkatkan keseimbangan dan
kestabilan terutamanya kepada individu yang lebih tua dan individu yang menghidap penyakit Parkinson. Seterusnya, manfaatnya ialah dapat mengurangkan ketidakselesaan dari osteoartritis lutut serta membantu individu yang mengalami fibrolegnia dan sakit belakang. Di samping itu, Tai Chi juga dapat meningkatkan kualiti hidup selain menguatkan jantung untuk individu yang mengalami kegagalan jantung. Honghua terutamanya dihasilkan di Henan, Yunnan, Sichuan, Xinjiang, Tibet, dan tempat-tempat lain. Bunga ini dibudidayakan secara komersial untuk minyak nabati yang diekstrak dari biji bunga, dan minyak dari biji digunakan sebagai ubat. Minyak biji safflower digunakan untuk menurunkan kolesterol, penyakit jantung, stroke, diabetes, mencegah jaringan parut, dan untuk banyak kondisi lainnya. Hasilnya dikenali sebagai Angelica Cina. Angelica sinensis adalah ubat yang paling biasa digunakan dalam perubatan tradisional Cina. Ia banyak digunakan dalam sup, terutamanya untuk pesakit dengan anemia. Ia juga dapat meningkatkan fungsi hematopoietik tubuh dan meningkatkan kandungan sel darah merah, sel darah putih dan hemoglobin. Selain daripada itu, Angelica dikombinasikan dengan herbal lain digunakan untuk mengubati ejakulasi dini. Peony merah adalah bahan perubatan Cina asli yang terkenal dengan sejarah penggunaan yang panjang. Cisha mempunyai kesan membersihkan haba dan menyejukkan darah, melancangkan peredaran darah dan menghilangkan stasis darah. Hongzao atau jujube, perubatan tradisional Cina telah mengetahui manfaat kesehatan jujube sejak teks perubatan Cina klasik terawal di Huangdi Nanjing. Jujube ialah sebagai salah satu ramuan perubatan kelas atas yang mempunyai fungsi menyembuhkan darah, meningkatkan kualiti tidur dan memperbaiki sistem pencernaan. Selain itu, ia boleh dapat membuat kekuatan otot dan menghilangkan keletihan dan memberi kesan yang baik terhadap pencegahan dan perawatan penyakit kardiovaskular. Ginseng. Sifat farmakologi ginseng telah dikaji dan digunakan selama lebih dari 2000 tahun. Dalam perubatan tradisional Cina, ginseng Asia digunakan untuk meningkatkan kekuatan, meningkatkan jumlah darah, dan meningkatkan kehidupan dan selera makan. Akhirnya, adalah bahagian tanaman ginseng yang biasanya digunakan sebagai ubat. Perubatan tradisional Cina mendakwa bahawa akhirnya meningkatkan tenaga. Selain itu, saintis dari Yonsei University College of Medicine di Seoul, Korea mendapati bahawa lelaki yang menderita disfunction ereksi dan mengambil tablet ekstrak ginseng beri setiap hari selama 8 minggu boleh ia menyaksikan peningkatan fungsi seksual. Sekarang saya akan mencakap mengenai kesan ritual perubatan kuno Cina. Pertama sekali, perubatan tradisional diakui secara sah dalam Kompendium Perubatan Global Organisasi Kesihatan Dunia pada tahun 2011. Ia juga telah menjadi penyokong utama Presiden China sekarang Xi Jinping dan Dewan Negara yang kuat merancang strategi nasional pada tahun 2016 yang menjanjikan akses universal ke teknik oleh 2020. Kedua, di negara-negara seperti Emirat Arab Satu, Hungary, Kazakhstan dan Malaysia, 17 pusat telah dibuka pada akhir tahun 2017. Selanjutnya, dalam 3 tahun terakhir, China telah membuka pusat perubatan tradisional Cina di lebih dari 2 lusin lokasi di seluruh dunia, termasuk Barcelona, Budapest dan Dubai. Antara tahun 2016 dan 2017, penjualan ubat-ubatan herbal, perubatan tradisional China dan barang-barang lain yang diekspor ke negara Belt and Road meningkat sebanyak 54% kepada US $295 juta. Kini China berkongsi pengalaman rawatan COVID-19 dengan negara lain kerana pemerhatian klinikal menunjukkan bahawa lebih daripada 90% pesakit yang dijangkiti di Hubei, wilayah China yang paling teruk diserang virus, mendapat perawatan perubatan tradisional China yang terbukti bermanfaat. Organisasi dan institusi China telah mengembangkan ubat-ubatan herbal, jarum akupuntur dan alat-alat perubatan tradisional China ke lebih dari selusin negara dan wilayah.